Prosiding sebelah petang bersambung. Keputusan perbicaraan disampaikan hari ini di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Untuk perhatian semua pembaca setia Putra Raikal, artikel ini akan dibaca melalui jam keterbelakang. Keputusan perbicaraan jenayah Najib Razak terhadap dakwaan salah guna kuasa dan pengubahan wang haram dana 1MDB akan disampaikan hari ini di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Penyokong Najib sudah dilihat berkumpul di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur sejak awal pagi tadi. Malaysia kini membawakan laporan langsung prosiding ini. Prosiding bersambung jam 2.20 petang. Prosiding mahkamah bersambung selepas rehat makan tengah hari. Pasukan pembelaan dijadual menyerahkan permohonan untuk menangguhkan mitigasi memohon hukuman lebih ringan kepada Isnin depan. Perintah patuhi SOP. Jam 1.10 petang, polis mengeluarkan amaran kepada penyokong Najib Razak serta petugas media agar mereka mematuhi semua prosedur operasi standard yang ditetapkan bagi mengelak jangkitan COVID-19. Ia dibuat selepas sekumpulan penyokong Najib mula berkerumun di depan pintu masuk kompleks mahkamah dan menyatakan rasa tidak puas hati mereka terhadap apa yang berlaku. Najib bersalah atas semua pertuduhan. Jam 12.17 tengah hari, mahkamah memutuskan Najib bersalah atas kesemua 7 pertuduhan meliputi salah guna kuasa, pecah amanah, jenayah dan pertuduhan pengubahan wang haram melibatkan dana RM42 juta daripada SRC International. Hakim berkata pasukan pembelaan gagal membangkitkan keraguan munasabah terhadap kes pihak pendakwaan. Saya dengan ini mendapati tertuduh bersalah atas ke-7 pertuduhan, katanya. Jam 12.12 tengah hari, hakim berkata Najib gagal membangkitkan keraguan munasabah terdapat kes pendakwaan terhadap 3 pertuduhan pecah amanah jenayah CBT berkaitan pemindahan RM42 juta ke dalam akaunnya. Najib tak hantar nota terima kasih kepada Raja Abdullah. Jam 11.52 pagi, hakim berkata tertuduh tidak mengantar nota terima kasih atas dakwaan menerima RM2.6 bilion berdasarkan kadar tukaran asing ketika itu daripada Raja Abdullah. Najib tak sahkan derma dengan Arab Saudi. Jam 11.50 pagi, hakim berkata tertuduh tidak meminta kepada pegawai-pegawai kerajaan terutamanya daripada Jabatan Perdana Menteri untuk mengesahkan kesahan derma itu dengan pihak Arab Saudi. Tak konsisten. Jam 11.45 pagi, hakim berkata all roads lead to Rome and the exit lead it to Riyadh. Hakim berkata hanya selepas itu Jolo memaklumkan berkaitan hasrat Raja Abdullah untuk menderma. Tak konsisten dengan apa yang Raja Abdullah kata di Riyadh, kata hakim. Hakim sukar untuk cadangkan Najib jadi mangsa Jolo. Jam 11.35 pagi, hakim berkata Jolo sepenuhnya faham perasaannya dan tiada keraguan bahawa dia berurusan dengan akaun bank Najib. Katanya sukar untuk mencadangkan Najib sebagai mangsa penipuan Jolo. RM42 juta tak dipulangkan, Najib tak bertindak, kata hakim. Jam 11.25 pagi, Muhammad Nazlan berkata tertuduh tidak bertindak dalam isu pengambilan dana SRC sebanyak RM42 juta atas alasan siasatan masih berjalan. Hakim berkata tertuduh dimaklumkan bahawa dana itu daripada SRC dan sebagai Menteri Kewangan, beliau ialah pemilik syarikat itu daripada aspek undang-undang. Tertuduh berhubung dengan Jolo. Jam 11.15 pagi, hakim berkata tertuduh tahu berkaitan transaksi wang ke dalam akaun AM Bank Islamik tetapi tidak mendedahkannya. Berkaitan akaun bank, hakim berkata Jolo dan Ketua Setiausaha Sulit Najib Azlin alias saling berhubung dengan tertuduh. Hakim, Najib dan SRC tak ambil tindakan undang-undang pada AM Bank Islamik. Jam 11.10 pagi, saksi berkata SRC dan tertuduh tidak mengambil tindakan terhadap AM Bank Islamik. Tanpa bantahan, tidak terdapat sebarang tanda-tanda salah laku, kata hakim. Pasukan pembelaan gagal bangkitkan keraguan munasabah.
Jam lebih kurang 10.59 minit pagi, Hakim berkata pasukan pembelaan gagal menolak anggapan berdasarkan Akta SPRM 2009 berkaitan imbangan keberangkalian dan gagal membangkitkan keraguan munasabah bawah Seksyen 23 dalam kurungan 1 Akta itu. Jam 10.45 minit pagi, Hakim berkata, bukti-bukti menunjukkan tertuduh tidak memulakan usaha mendapatkan kembali dana SRC daripada Switzerland, walaupun berkata akan ditangani secara kerajaan kepada kerajaan. Pinjaman KWAP pada SRC diluluskan dengan tergesa-gesa. Jam 10.30 minit pagi, Hakim berkata tiada pertikaian bahawa Kabinet meluluskan pinjaman kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP sebanyak RM2 bilion kepada SRC International secara tergesa-gesa. Hakim berkata permohonan Najib ketika itu Menteri Kewangan yang bertanggungjawab terhadap KWAP disampaikan kepada panel pelaburan badan itu. Tertuduh terlibat dalam penubuhan SRC. Jam 10.20 minit pagi, Hakim berkata tertuduh terlibat dalam penubuhan SRC International Sendirian Berhad. Keputusan mula disampaikan. Jam 10.18 menit pagi, Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali mula menyampaikan keputusan dalam kes SRC bernilai RM42 juta terhadap Najib. Jam 10.17 menit pagi, prosiding bermula, periksa suhu badan. Jam 10.11 minit pagi, berdepan dengan Kompleks Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dan perkarangan Masjid Wilayah. Dilihat 5 kemah dipasang bagi penyokong semua berehat. Makanan dan minuman juga disediakan dan penyokong juga dikehendaki memeriksa suhu badan dan mendaftarkan diri. Penyokong yang ditugaskan memeriksa suhu badan penyokong dan memeriksa sekiranya terdapat gejala tidak sihat. Selain itu, turut berada dalam perkarangan Masjid Wilayah merupakan YDP PAS kawasan Pekan Abu Kasim Manap bersama beberapa ahli PAS lain. Ditanya berkenaan keputusan Najib, beliau berharap keputusannya bekas Perdana Menteri itu tidak dicampur oleh politik. Saya harapkan kemenangan yang adil, tiada campur tangan. Saya yakin bosku Najib akan baik-baik saja insya-Allah, katanya. Najib kelihatan masuk mahkamah. Jam 9.58 minit pagi, Najib masuk ke Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dan duduk di barisan depan tempat duduk awam. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi duduk di sebelahnya. Jam 9.50 minit pagi, pemimpin akar umbi lantang UMNO Jamal Muhammad Yunus memberitahu media bahawa keputusan hari ini akan memberi kesan kepada kerajaan PN secara keseluruhan. Kes ini bukan hanya mengadili Najib Razak, tapi juga mengadili PN, katanya. Jam 9.26 minit pagi, ketibaan Najib disambut dengan laungan bosku serta selawat daripada penyokong. Keadaan agak sesak kerana ramai dilihat ingin bergambar dengan bekas Perdana Menteri itu. Najib yang memakai sut coklat dan pelitup muka kemudian diiringi dengan timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan memasuki mahkamah itu. Menurut Ahmad Maslan, kebenaran akan ditegakkan. Jam 9.05 minit pagi, Setiausaha Agung UMNO Ahmad Maslan menyatakan harapannya agar bekas Perdana Menteri Najib Razak dibebaskan oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur atas semua tuduhan hari ini. Saya harap kebenaran akan ditegakkan dan beliau akan dibebaskan oleh mahkamah hari ini, katanya pada pemberita ketika ditemui di luar Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur. Ahmad yang ditemani oleh sekumpulan penyokong Najib menunggu pengurusi Majlis Penasihat BN itu tiba untuk mendengar keputusan kes. Ahmad juga membaca puisi yang ditujukan kepada kerajaan sekarang dan pemerintahan Pakatan Harapan sebelumnya dengan membawa mesej agar mereka tidak menyalahgunakan sistem. Banyak bas dari Pekan Pahang. Jam 8.48 minit pagi, cuaca baik. Penyokong Najib membanjiri Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur untuk memberi sokongan terhadap bekas Perdana Menteri dan bekas Presiden UMNO itu. Ada daripada mereka yang hadir sejak semalam lagi. Seorang penyokong yang hanya mahu dikenali sebagai Nur Azihan, 58, berkata dia dan suaminya telah menaiki bas pada jam 11 malam daripada Pekan Pahang. Pagi ini katanya mereka telah menunggu di mahkamah sejak pukul 6 pagi. Katanya sebanyak 6 buah bas bertolak daripada Pekan malam tadi. Laungan Bosco kedengaran dilaungkan di mahkamah.
Rata-rata mereka memakai pelitup muka tetapi kurang menjaga penjarakan sosial. Dalam perkembangan berita yang berkaitan, Najib dihukum penjara 72 tahun, denda RM 210 juta. Keputusan itu ditetapkan Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali. Bekas Perdana Menteri Najib Razak dijatuhkan hukuman penjara 72 tahun bagi 7 pertuduhan salah guna kuasa dalam kes membabitkan SRC International Sendirian Berhad. Bagi kes salah guna kuasa, Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali menetapkan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM 210 juta. Bagi kes pecah amanah, Hakim menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara bagi setiap kesalahan. Bagi kesalahan pengubahan wang haram pula, anggota Parlimen Pekan itu dihukum penjara 10 tahun bagi setiap kesalahan. Bagaimanapun, tiada denda dikenakan bagi kesalahan berkenaan. Semua hukuman penjara akan berjalan serentak. Najib kelihatan tenang sejurus mendengar hukuman dijatuhkan terhadapnya. Semasa mengemukakan rayuan, salah seorang peguam bela Najib, Hervinderjit Singh, memberitahu tertuduh tidak dapat membayar denda yang ditetapkan kerana sudah diarah mahkamah lain membayar RM 1.6 bilion kepada lembaga hasil dalam negeri. Peguam itu juga merujuk kepada Seksyen 311 Kanun Prosedur Jenayah yang membenarkan penangguhan hukuman sementara menunggu rayuan yang didakwanya pasti akan menyusul selepas ini. Semua sumber berita telah dipetik dari Malaysia Kini Online. Jangan lupa untuk sentiasa menyokong perkembangan channel ini dengan cara like dan subscribe channel ini. Jangan lupa untuk klik pada butang lonceng agar ada pemberitahuan setiap kali saya berkongsikan video ataupun berita yang baru. Dan jika anda mempunyai sebarang komen, jangan lupa tinggalkan pada ruangan komen di bawah. Kita jumpa lagi dalam perkongsian video yang akan datang. Terima kasih.